Yo, what's up? You on spec, guys. For all kat luar, SPM ke, PMR ke, UPSR semua, ungkap balik cerita-cerita yang macam tu. Cerita ketiga adalah Yo, what's up guys? Pierre Andre is back. Alright, Assalamualaikum and salam jatuh pada korang yang menonton channel Andre Brothers. Korang semua ni memang awesome guys. Yes, kita kembali lagi dengan kita punya video-video react. Tapi guys, untuk hari ni kita dapat satu berita yang kurang menyenangkan. Dan aku sebenarnya ni pun dah kecoh dekat IG, dekat YouTube. Berita yang kita dengar hari ni berkenaan dengan rumah tangga Syuk Saha, di mana rumah tangga dia kembali bergolak, dan dikatakan isteri dia bengang pasal apa. Isteri dia pergi ke rumah yang seorang perempuan yang dikatakan kekasih gelap Syuk ni, dan dia mencari suami dia kat sana. So aku pun baru tahu benda ni, so aku tak dapat nak pastikan lagi. So kita react dulu video daripada Durian Merah ni. So kita tengok apa sebenarnya yang berlaku dengan masalah rumah tangga Syuk ni. Okay guys, jom kita tengok dulu. Bismillah. Buka, Syuk ada kat dalam. Sebab hati kau je cakap macam tu. Tak ada apa pun. Tak ada, kau nak ambil kasut kau ni. Buka, aku cakap. Dia ada kat dalam. Sekarang, aku tak nak besok. Aku nak sekarang. Kau nak berapa ni? Kau bagilah. Nampaknya masalah rumah tangga Syuk Saha seakan berulang lagi. Sejak pagi tadi, isterinya memuat naik luahan hati berkenaan suaminya yang didakwa mempunyai hubungan lain dengan wanita yang dikaitkan sebelum ini. Melalui IG-nya, dia mendedahkan hubungan suaminya dan wanita itu dengan menyertakan video menunjukkan Syuk di kediaman wanita itu serta tangkapan perbualan WhatsApp yang dihantar wanita tersebut kepadanya. Dalam satu muat naik tersebut, dia menyatakan sudah pergi ke kediaman wanita tersebut untuk bertemu dengan Syuk, namun dibiarkan di hadapan rumah tanpa diendahkan langsung. Buka, Syuk ada kat dalam. Sebab hati kau je cakap macam tu. Tak ada apa pun. Tak ada, kau nak ambil kasut kau ni. Buka, aku cakap. Dia ada kat... Dia juga akui rasa sangat sedih memandangkan Syuk adalah suaminya dan dia perlakukan sebegitu. Selain daripada itu, beliau juga memaklumkan kekasih gelap suaminya juga selalu menghantar pesanan WhatsApp memaki hamunnya dan memberitahu Syuk ada di rumahnya pada awal pagi. Pada perkongsian terakhir, dia menyatakan tak ada niat untuk membuka aib suami, namun tindakan mereka berdua benar-benar menghinanya sebagai isteri. Kenapa kau sentiasa nak maki aku, dengki aku pasal rumah apa semua, Farah? Yelah, kau dah bahagia sangat lah kat sana. Kan, sebab kau berlagak sekarang ni. Mentang-mentang rumah kau dah besar, kau berlagak dengan aku sekarang ni. Oh, nak balik awal je. Kau nak mengancing aku cara macam tu. Bila masa aku mengancing kau, Farah? Aku dah kata aku tak boleh. Tak, aku dah kata bini. Okay, kau nak tak aku maki sekarang? Sudahlah tu, tak payah. Kau nak tak aku maki? Tak payah kan? Kau nak tak? Kenapa kau nak kena maki keluarga aku? Tak, kau tengok tak aku nak maki Kau nak dengar aku maki tak? Kau nak tengok aku tulis dekat ni. Nak aku WhatsApp dekat dia. Tak payahlah. Dengan cara kau bercakap dengan aku sekarang ni. Tak kan? Dia aku tanya kau buat apa dengan aku lagi? Dah aku memang dah kau nak kena balik. Kenapa Kau, ni? kenapa kau nak, kenapa mak kau kenapa budak-budak dapat kau kena balik macam tu? Kenapa dah tak dengan Muki? Kalau tak dapat kan? Kau tengok mak bapak aku mati ke tidak, sakit jantung dengan aku benda tak bercerita dekat dia. Kau tunggu sekejap. Janganlah Kau sampai tunggu macam tu. sekejap, aku call. Farah, jangan. Tak ada, aku call. Kau tak nak? Tak payahlah sampai nak libatkan mak ayah aku. Tak ada. Okey, kau nak apa? Kau nak apa? Tak apa. Aku bagi. Tak apa. Tak apa. Esok aku bagi duit kat kau. Kau nak Tak nak, berapa? aku tak nak. Aku tak nak duit. Bagi Kau duit sekarang. Sekarang, aku tak nak besok. Aku nak sekarang. Kau nak berapa ni? Kau bagilah. Kenapa kau lagi sangat? Bagilah. Kau nak berapa? Kau nak berapa? Kau cakap aku tak. Tak apa, aku baik nak kat kau. Aku tak boleh nak pergi. Tak apa, aku kau mak bapak kau je. Dah lah tu Farah. Farah. Setelah
Setakat ini belum ada penjelasan daripada pelawak tersebut berkenaan hal ini. Walau bagaimanapun, IG Shu sudah mula dihujani kecaman daripada netizen kerana tak setuju tindakannya yang menduakan isterinya. Seketika itu, netizen terlihat tampil memberi kata-kata semangat kepada wanita tersebut dan berdoa agar masalah yang berlaku dapat diselesaikan. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Okay guys, Okay, first kali aku mohon dekat korang semua, please jangan tinggalkan komen yang menyakitkan hati pihak sana. Kalau kita rasa kita tak perlu cakap, jangan cakap apa-apa. Kita doa yang baik-baik. So kalau korang nak komen yang doa baik-baik, okay, dipersilakan. First, dalam situasi macam ni, aku tak nak judge siapa-siapa. Aku tak nak judge Shu, aku tak nak judge isteri dia maupun siapa perempuan tadi tu, nama apa, Farah. Kita tak tahu cerita sebenar yang berlaku. Dan kalau tengok dalam video tadi, aku tak nampak pun Shu di dalam rumah tu. Yang aku nampak kasut lelaki. So aku tak tahu betul ke itu kasut Shu dan hanya isteri dia je yang tahu. Dan aku nak cakap panjang pasal cerita Shu ni pun aku tak berani guys. Tapi apa yang aku boleh katakan, guys, kita doa yang baik-baik untuk keluarga si Shu ni supaya dia dapat, dia dan isteri dia dapat mengharungi dengan sebaik mungkin. Cuba selesaikan benda ni secara baik mungkin. Okay guys, sebenarnya bila jadi benda-benda macam ni, ada baiknya kita muhasabah diri balik lah guys. Macam aku sendiri, aku memperingatkan kepada diri aku sendiri guys. Kita ni memang lemah guys. Kita ni manusia yang lemah. Memang tak lari daripada membuat kesilapan. Sebab tu nama kita manusia. Kita bukannya malaikat yang sentiasa tak buat dosa. Kita manusia guys. Kita mesti akan buat kesilapan. Dan benda ni aku faham kalau benda tengah panas. So kita doa yang baik-baik je lah untuk Shu supaya dia dapat selesaikan benda secara baik mungkin. Tapi okay guys, aku nak share dengan korang tips untuk orang yang baru nak kahwin atau pasangan yang baru berkahwin atau yang ada keinginan kahwin. Ada banyak benda yang kita perlu belajar selepas kita berkahwin. So aku share sikit lah tips-tips dalam rumah tangga. Manakala aku pun dah hampir 8 tahun dan ada perkara yang aku rasa mungkin aku boleh kongsi dengan korang. So memang sebenarnya dalam perkahwinan ni adalah satu benda yang berat guys. Kahwin ni bukan benda main-main lah guys. Pasal dia melibatkan satu ikatan kan. Ikatan perkahwinan ni, bila kita akad nikah ni, bila cakap sah ni, especially lelaki lah, suami kena faham ni, kena ingat ni. Banyak tanggungan yang kita perlu tanggung. Terlampau banyak guys. Dan bila baru-baru ni aku baca trend pasangan muda yang berkahwin dan bercerai itu sangat tinggi sekarang ni. Dan itu satu benda yang menakutkan. Pasal apa? Mungkin diorang tak faham sebenarnya lepas kahwin, oh macam ni dah kahwin. Kalau dah kahwin macam ni, lebih tak payah kahwin. So kenapa jadi macam tu? Pasal diorang tak faham. Yang aku nak share dengan korang, memang kita berkahwin sebab kita cintakan pasangan kita. Sebab tu kita berkahwin dengan orang yang kita cintai. Tapi guys, percaya je kat aku, cinta akan jatuh nombor 2 selepas kahwin. Sebab apa? Sebabnya banyak faktor yang akan timbul selepas kahwin. Yang pertama, tahun first year, second year, dia tak nampak lagi. Tapi bila dah masuk second year ke atas, tahun ketiga, true colour kita dah mula keluar. Baik suami ke, baik yang isteri ke, macam aku sendiri. True colour kita dah mula keluar. Maknanya benda yang masa kita bercinta dulu, pasangan kita tak nampak keburukan kita. Dan aku pun tak nampak kelemahan isteri aku. So bila lepas kahwin, tahun kedua, ketiga, kita dah nampak mula kelemahan dia. Dan diorang pun dah mula nampak keburukan kita. Dan kat sini mulanya masalah kalau seseorang tu dia tidak mau bertolak ansur. So dalam perkahwinan perlu ada sifat tolak ansur guys. Sebab tolak ansur ni benda yang sangat penting dalam isu perkahwinan. Sebab bayangkan kalau salah seorang pada kita tidak mau bertolak ansur, so dia akan menjadi rumit. Dan yang kedua, perlu ada kesabaran yang tinggi guys. Memang dalam perkahwinan ni
tak nafikan lah, gaduh tu perkara biasa. Dan macam aku pun dalam rumah tangga aku pun mesti ada gaduh sikit-sikit. Tapi bagaimana kita nak selesaikan pergaduhan tu dengan sebaik mungkin, secepat mungkin. Macam aku tak suka lama-lama. Kalau boleh gaduh kejap, 5 minit, 10 minit tu, aku nak cepat-cepat baik. Dan satu lagi, kita kena faham tanggungjawab kita sebagai seorang suami dan juga seorang isteri. Dan apabila kita dah ada keluarga, aku masih ingat guys, masa mula-mula aku nak kahwin dulu, sebenarnya nak kahwin ni bukan senang guys, susah. Aku tak tahu macam mana orang boleh kahwin cerai. Sebab seingat aku, masa aku nak daftar perkahwinan dulu, sikit punya seksa nak kena isi borang ni, pergi sana, pergi sini. Lepas tu belah wife aku punya side pula nakkan surat nikah mak mertua aku. Mak mertua aku umur dah 70 lebih guys. Mana nak cari surat nikah dia orang yang dah lama-lama dulu. Dah kena pergi buat surat akuan bersumpah lah dan sebagainya. Aku cakap leceh lah nak kahwin macam ni. Dan waktu tu aku terfikir, macam mana orang boleh kahwin cerai. Dan ini satu konsep yang aku rasa tak betul lah. Sebab aku sendiri, aku pegang pada satu prinsip, dan insyaAllah aku selalu berdoa pada Ya Allah, kalau kekalkan hubungan aku dengan isteri aku dan keluarga aku sehingga akhir hayat. Amin. Aku memang selalu tanamkan benda tu dalam hati aku. Dan aku selalu cakap, kalau perkahwinan pertama gagal, kemungkinan besar perkahwinan kedua pun akan gagal. Pasal dia dah jadi benda yang kebiasaan dibuat. Sebab tu perkahwinan ni kena jaga baik-baik. Kalau korang yang mana dah kahwin, ada masalah suami isteri, cuba bincang baik-baik, cuba kenal hati budi baik-baik, dan paling penting cuba kenal pasti kelemahan kita. Macam aku selalu kenal pasti apa kelemahan aku, apa yang sifat aku yang buat isteri aku macam sebel je dengan perangai aku. So bila kita faham kelemahan kita, kita perbaiki, dan mungkin juga pasangan kita pun akan memperbaiki sifat diorang yang kita tak suka. Dan kita kena belajar untuk mencintai kekurangan pasangan kita. So itu main point dia guys. Kalau kita tak boleh terima tu, macam mana kita nak hidup 50-60 tahun lagi bersama kalau benda tu pun kita tak boleh nak berhadapan. Dan yes guys, untuk orang yang dah kahwin, tolong jauhkan diri daripada ada skandal lah, nak kekasih gelap lah. Tak berbaloi guys, not worth it. Tak berbaloi. Pasal apa? At the end, keluarga juga yang akan diutamakan nanti. Macam aku selalu akan fikirkan apa-apa pun family come first. Sebab tu aku banyak membuat pengorbanan untuk keluarga aku. Dan banyak benda yang aku rasa berbaloi pengorbanan yang aku buat. Salah satunya bila aku berundur daripada industri disebabkan aku nak tumpukan perhatian aku 100% kepada keluarga aku dan anak aku yang baru lahir. Dan pengorbanan itu sangat berbaloi sebab aku dapat melihat anak aku membesar daripada baby, daripada baru lahir sampai sekarang ni di depan mata aku. Daripada kecil ni sampailah dah tinggi, dah dekat nak paras atas kat perut aku lah. So aku rasa sangat berbaloi pengorbanan tu. Dan ini satu benda yang rezeki yang Allah bagilah. So, bila Allah dah bagi rezeki dalam perkahwinan ni, kita jaga baik-baik guys. Pasal ni rezeki yang Allah bagi. Kau bayangkan berapa ramai orang kat luar sana yang nak kahwin tapi tak dapat kahwin. Yang nakkan rasa keharmonian sesebuah keluarga tu tapi tak dapat merasai benda tu. So mana yang korang dah ada, tolong jaga pasangan korang. Dan benda ni sesuatu tanggungjawab yang berat sebenarnya yang perlu kita harungi bersama. So guys, ini insyaAllah aku ni pun nak cakap banyak, rasa tak layak kot pasal baru kahwin pun dah 8 tahun. Tapi dalam tempoh 8 tahun tu banyak benda yang aku belajar di dalam sesebuah hubungan suami isteri. Dan yang paling yang kau kena ada adalah sabar. Kau kena banyak sabar. Memang betul guys, sebab aku teringat lagi kawan aku cakap sebelum aku kahwin dulu, masa aku baru kahwin, dia cakap dalam nasihat kat aku, John nama dia, Pierre, dalam perkahwinan ni ada hari kau rasa sayang sangat dengan bini kau, tapi ada hari kau rasa macam kau nak bunuh je bini kau. Dan memang ternyata benda tu memang ada. Tapi itulah kala dalam sesebuah perkahwinan tu. Dia bila ada kala tu barulah kita dapat rasa nikmat dia. Kadang-kadang kita rasa sedih, kadang-kadang kita rasa marah, kadang-kadang kita rasa sayang. Sebab ini semua nikmat rasa yang Allah bagi pada kita. Dan kita boleh belajar benda ni
menjadikan kita manusia yang lebih baik guys. So dan ada satu lagi tips yang ni aku tak tahu orang lain buat ke tak, tapi aku sendiri buat. Sewaktu aku di Jepun dulu, aku pertukaran pelajar di Jepun, aku tengok mak angkat aku dengan bapa angkat aku. Aku ingatkan keluarga mak angkat aku, diorang ni orang Jepun lah. Ingatkan diorang je yang menggunakan konsep bila suami dia kerja, duit dia semua serahkan pada isteri dia lah yang akan menguruskan keuangan rumah tangga tu. Maknanya beli barang dapur, bayar bil ni, bayar bil tu, bayar semacam tu, semuanya duit di aliran di tangan isteri dia. Dan sebenarnya aku buat konsep macam tu guys. Bila aku buat konsep macam tu, baru kita dapat macam mana segala apa yang aku ada, macam duit aku semua apa, aku suruh isteri aku yang uruskan, maksudnya macam bab perbelanjaan tu semua, duit aku semua ada pada dia lah. So dia yang uruskan. So mana saja investment yang aku ada semua, benda ni aku share dengan isteri aku. So supaya dia pun boleh bertanggungjawab dan aku pun boleh beri lebih banyak tanggungjawab selepas tu. So guys, sedikit sebanyak aku punya tips, mana yang korang nak terima, korang terima. Tapi apa pun dalam kes Syuk ni, kita jangan jatuh hukum kat siapa-siapa guys. Kita jangan judge siapa-siapa. Biar diorang selesaikan masalah ni sebaik mungkin. Kita doa yang baik-baik je untuk Syuk. Dan aku harap mereka dapat selesaikan masalah rumah tangga diorang dengan sebaik mungkin lah. So yes, thank you guys kepada korang yang dah tengok channel ni daripada awal sampailah habis ni. Aku doakan korang supaya panjang umur, murah rezeki dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat guys. Terima kasih banyak-banyak guys, dan kita jumpa untuk kita punya next video. Korang jaga diri baik-baik, stay safe, stay cool. Assalamualaikum dan salam jatuh pada korang yang menonton channel Andre Brothers. Korang semua memang awesome guys. Ciao.